Assalamualaikum. Sekarang kita bersama calon N10 Bukit Pinang, Datuk Hazim Mak Zain. Kita berada di hadapan makam di Raja Langgar dan kita akan menziarah kawasan di sini, iaitu sekarang bermula dengan Pondok Tok Janggut, tempat yang selalu banjir, yang perlu perhatian Datuk Hazim. Bila kita menang nanti kita akan buat perubahan, bantu penduduk pondok di sini. Kak Zriah, sinilah tempat saya bermandi manda dengan rakan-rakan saya sekolah kebangsaan Langgar. Wow. Tahun 67-68. Sangat familiar, saya sangat biasa di sini. Tempat saya buat persediaan sekolah di kampung, di rumah kawan saya, Saudara Omar bin Yusof, di Pondok Tasak. Selepas penat baca buku, kami mandi sungai. Kadang-kadang lepas mandi sungai kami pergi baca buku. Dan rumah saya sebenarnya jauh sikit daripada ni, 3 kilometer. Tapi saya mencari kawan yang rajin. Jadi alhamdulillah sekarang saya dah bersara, saya dipilih jadi calon dan saya nampak apa keperluan orang kampung di sini. Sebenarnya tidak memerlukan perbelanjaan yang besar, cuma memerlukan perhatian yang berterusan. Apa yang saya nampak sini ialah penyelenggaraan. Kita ada sungai. Sungai ini sungai yang sangat penting kepada penduduk di kampung ni. Jadi sungai ini daripada makam di Raja ni dia bawa pergi sampai kampung Limbung, kampung saya, terus pergi ke Kuala Kedah. Dia panggil Sungai Kedah. Jadi di sini sebenarnya ada udang galah, ada macam-macam ikan, ada orang jual kepah, dan juga padi dibawa ke Alostang, ke kilang-kilang. Jadi ada satu apa dia panggil, sungai ini adalah alat perhubungan di zaman dulu. Dan saya sempat menikmati. Kemudian itu saya enjoy. Jadi saya sudah tentu saya dah nampak dah first apa yang patut didahulukan, apa yang perlu dimasuk dalam perancangan strategik. Dan banyak perancangan strategiknya memerlukan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi inilah tujuannya, wakil rakyat di Bukit Pinang ini perlu punya hubungan yang sangat rapat, sangat mesra. Malah kalau boleh sangat manja dengan Kerajaan Persekutuan. Barulah dapat perhatian, dapat peruntukan, dapat keutamaan dalam bajet setiap tahun. Jadi itulah saya rasa saya bertanggungjawablah untuk membawa masalah kampung ni Bukit Pinang, termasuk Langgar, Limbung, Gelam, banyaklah sekitar ni ada 16 spot yang saya tengok memerlukan perhatian saya secara berterusan untuk tempoh 5 tahun. Okey, baik. Jadi penting, jom kita kali bagi sama. Alright. Ni kata jom. Saya nak. Nampak? Can you see the top there? Can you the top? Okay. You shoot there and then okay. Dulu kita bersemayang di sini dan bermain di sini. Tahu? Saya tahu. Sebab saya kawan baik dengan anak Pengaju Mak, wakil rakyat tu, saya kata silap saya cucu Tok Janggut. Betul tak? Betul. Ini adalah Pondok Tok Janggut. Pondok Tok Janggut ini telah melahirkan ramai pelajar-pelajar dan juga orang-orang alim. Jadi ini sebenarnya original struktur awal, asal pondok ni. Di mana orang-orang kampung sekitar ni mengaji. Ada yang duduk di pondok, rumah-rumah tu. Ini saya ingat satu aset yang sangat berharga lah untuk kawasan Langgar ni. Kalaulah andai kata saya ada peluang nanti, ini boleh jadi bawa dengan Kementerian Pelancongan, boleh jadi dia panggil heritage. Boleh dikatakan heritage. Saya tak pasti ini telah didaftarkan tidak. In fact, bangunan-bangunan ini boleh dibawa sampai peringkat UNESCO. Kalau di Pulau Pinang, bangunan macam ni akan dapat pengiktirafan UNESCO dan dibuat pemuliharaan. Jadi akan menjadi tarikan. Inilah aset tempatan yang jangan roboh. Tak boleh. Jangan boleh sebab kita nak pembangunan, kita naik bangunan. Bukan. Di Singapura, kita jalan tak payah jauh. Singapura, bangunan-bangunan tradisi yang lama-lama tu, struktur tu dia buat pemuliharaan, bukan setakat penyelenggaraan. Dia pulih struktur asal, diperkukuhkan. Bila orang main tengok, cantiknya tu tiang ni. Tengok tiang.
kayu apa ni. Kita pun tak tahu ni belian ke apa ni. Jadi kan kita hiasi dengan landscape hijau dan sebagainya kan. Oi Sudin, ini pondok Tok Janggut. Saya tahu walaupun saya bukan anak orang alim. Sudin mungkinlah kan ada janggut, anak Tok Janggut. Jadi saya ni anak orang biasa, anak petani, anak orang miskin tegar. Sekarang diberi peluang untuk jadi wakil rakyat. Benda-benda macam ni tidak memerlukan perbelanjaan yang banyak dan akan mendatang hasil. Macam di Melaka kan, bangunan tradisi tu dia pelok, dia pelok tu maknanya pemeliharaan lah. Kemudian dia letak ramai, dia ada tempat parking, bai pelancongan parking. Di situ ada gerai, jual ayam tebu, jual apa bala segala barang-barang lokal, craft tangan kan. Laku. Jadi budak-budak kat sini tak duduk saja, depa jana pendapatan. Jadi kerajaan tak payahlah bagi bantuan one off lah, apa bala semua kan. Itu cara kita menguruskan aset negara. Aset negeri, aset lokal. Senang jadi oi. Hang pun boleh jadi wakil Datuk, sungai cantik boleh makan. Ya. Kita boleh contoh buat dia panggil waterfront. Di sebelah dengan istana ada ni makam tau. Bukan makam apa Kampung Limbong ada makam tu makam orang biasa. Ini makam dia raja, Tunku Abdul Rahman, Sultan Kedah Agung dan segala apa nama ni waris Sultan Kedah ada di sini, Sultan Abdul Hamid. Jadi satu tarikan, tapi lah ni orang mai pusing keliling tak ada 5 balik, tak ada 5 minit. Jom kita balik ya. Cuba sini ada gerai misu, gerai laksa, gerai apa kan. Orang duduk ni bersantai ni sungai ni. Tapi janganlah macam dalam keadaan sekarang ni dengan cetek, hujan sikit bah naik bagi sini. Kesian orang sini ni. Dah 60 70 tahun dah tau. Dulu hujan tak apa lebat. Kan lah ni dengan keadaan cuaca. Kemudian dia sebenarnya laluan lebih teruk daripada dulu. Jadi sepatutnya keadaan cuaca ekstrim. Dia kata ekstrim maknanya ekstrim ni melampau lah. Melampau hujan, melampau panas. Jadi masa melampau panas yang tak ada. Melampau hujan lebih. Benda tu mesti diurus. Jangan kata nak buat macam mana takdir. Kita pakai bersyukur je lah atau redha je lah. Itu salah. Perancangan mesti ada. Tuhan bagi akal. Kan? Manusia ni berakal. Hanya makhluk bernama manusia je jalan kepala ke atas. Yang lain semua mangkok belakang ke atas. Sebab dia tak ada otak, tak ada akal. Otak ada. Otak lembu kita buat masak tu sedap. Otak manusia untuk berfikir. Setuju tak Abidin? Setuju. Hang bagus. Hang orang mana? Orang Kedah kan? Orang Kedah bagus. Tapi ada 2-3 orang tak apa nak boleh fikir. Minta maaf lah kan? Tak apa. Nak tambah sikit Datuk. Jadi untuk pengetahuan semua, ni Brother Yusof daripada Jerman ni. Ini asalnya, saya pun baru tahu, asalnya bangunan Nobat. Sebelum didirikan rumah bulat sana, bangunan Nobat ni adalah satu pasukan mengiringi jenazah sultan-sultan. Dia mai sini dulu. Habis dah bila di sini dia buat sana, rumah bulat sana, maka pindah sana. Masa jadi Balai Nobat kita pun tak tahu. Jadi di situ rumah bulat tu. Jadi patutnya Din, hang ni tak payah wakil rakyat, hang boleh hang buat satu notice board, hang tulis itu sejarah. Sejarahnya bila ni apa benda, manfaatnya apa lah ni jadi gimana, tulislah bahasa Jawi, bahasa Rumi, bahasa orang putih, bahasa Siam, bahasa Jerman. Betul. Itulah kaedah. Ada pengkaji sejarah luar negara mai sini tu. Semua saya tanya nak masuk dalam makam tu. Mak Saleh, mai. Bahkan di sini juga dari segi pembinaan dia tu sangat kayu tu ada daripada student-student daripada universiti teknologi kan. Dia orang dapat berkampung di sini untuk menyelidik tentang bunga-bunga kayu-kayu tu. Ni kan. Ni tak susah mana. Kita kadang-kadang kita nak buat benda-benda macam tu, kita kata tak ada duit, nak buat macam mana? Hang sembang boleh lah. Bukan, kita ada akal, kita ada otak. Banyak cara untuk kita nak memajukan benda-benda ni. Kadang-kadang kita panggil mana-mana korporat, kita serah ke dia, kita bagi syarat-syarat tertentu, dia panggil bagi konsesi. Design and build, operate and transfer. Maksudnya dalam kaedah pentadbiran pengurusan ekonomi kan, membina, operate dan pindah. BOP dia panggil. Kaedah
penswasta yang diurus oleh unit khidmat UKAS dia panggil. Unit kerjasama awam dan swasta. Dia akan cari ni, dia maintain structure tapi material dia guna klasikal tapi menarik. Jadi bila ada macam tu, buatlah ke medan selera sini. Anak-anak muda berniaga. Jual lah apa-apa pun, cok badak, buah kedui. Macam-macam hak tu. Dia panggil apa nama tu? Macam kita pergi lima tu dia ada produk-produk tu dia panggil apa? Merchandise project. Pandai. Orang Kedah ya. Promosi makanan tradisional. Mai orang Kedah pandai. Orang Kelenderang lah tu. Ni orang apa? Pandai Pondok Tasak. Orang mana pelong? Tanya ke. Semua orang Kedah, orang Langgak tu. Pandai apa? Aku bangga kalau aku boleh wakili orang Langgak. Bangga. Jadi kan anak-anak muda petang-petang hak yang kerja gaji 1,000 2,000 tu petang-petang daripada pukul 4 buka gerai sini. Kan? Orang main minum teh tarik ke, air nera ke. Jual lah. Lepas tu ada buat boating kat situ. Pelan-pelan kayuh. Kan? Cas RM1. Sampai tak mana yang boleh lah. Dia kadang-kadang sampai kat titik tu nak masuk tak boleh. Tang tu puting patah balik. Tapi sepanjang tebing tu dihiasi dengan landscape. Lepas tu buah label. Ini pokok apa? Pokok kekwa. Pokok bunga melok, bau harum. Ni pokok apa? Buah. Kan? Lepas tu buah-buahan yang mudah tumbuh. Contoh limau kasturi, limau nipis, limau perut. Limau perut orang ambil daun. Limau kasturi ambil buah. Limau tu buat laksa, buat tom yam. Tak payahlah import daripada. Orang Langgak ambil sini je kalau buat tom yam. Ini ambil berlori-lori masuk. Bila kita buat macam tu, kita kurangkan bil import makanan. Dia pikut tu, Pak Ji. Ya. Bukan susah. Bukan boleh tak payah pergi mengaji sampai Oxford apa benda tu. Mengaji kot ni ya boleh buat benda tu. Aku mengaji kot ni ya. Aku mengaji sekolah kat Langgak, sekolah Mandaraman, Kehor. Lepas tu aku mengaji Nasib Tanian di Serdang. Satu ya. Masa kerja dia pasal pergi kursus di England sikit-sikit nak perbaik sebut bahasa orang putih pergi betul. Jadi kalau tidak aku sebut bahasa orang putih macam mana tahu? The weather is clear today. Boleh buat industri kecil sederhana. Yes. Ni, Kak Azriah orang Kedah ya? Ya, orang Langgak sini lah. Ramai cerdik semua orang Kedah ni. Aku dah sangka orang Kedah ni tak kerti fikir. Tapi ini untuk pengetahuan kan. Saya pernah beli satu bot yang dibuat ni diusaha oleh kawan kita Pudin. Kami kan pergi Pudin. Dia memang pandai buat bot ni. Harga lebih kurang 1,000. Kami nak buat dah itu bot. Nak naik sini sampai belah atas sana dekat markas tu. Rumah Ramzi sebelah tu. Dia pun nak buat supaya dan kita nak buat untuk kegunaan ini kan, kegunaan ulang alik saja. Kita tengok dia dekat di Vietnam bagaimana Saigon kan. Bagaimana dia naik itu hutan nipah biasa. Okey. Ni kita buat, lepas ni kita buat. Dia memang ada. Kita buat insya-Allah. Kita buat dengan Pudin. Alhamdulillah. Tapi gini, kita kena buat perancangan. Itu nama dia mengurus keperluan rakyat. Itu yang saya nak buat bila saya jadi wakil rakyat. Jadi buat tu perancangan tu maksudnya jangan buat saja. Kita nak tarik orang main ni, nak buat boleh. Kita beli bot kanu lepas situ, duduk melengkung tu siapa pun tak main. Jadi berarti habis bulan angkut kanu pergi tempat lain. Itu banyak yang terjadi. Apa yang kita kena buat? Kita kena link namanya jaringan. Jaringan dengan agensi pelancongan. Pelancongan ni duduk di bawah Kementerian Pelancongan. Itu agensi kerajaan persekutuan. Bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu nama dia Anwar Ibrahim. Kalau hari kata ni Anwar Ibrahim tu macam-macam mana nak pergi kawan dengan dia? Jadi itu cara dia. Nak buat tak susah. Semua orang boleh buat. Malah kenu tu pedihnya. Atok tu seorang duk tengok. Patutnya kena ada link. Tour operators dia panggil. Pengusaha tourism, pengusaha pelancongan. Di bawah kementerian tu dia daftar tu. Orang nak main tu melalui macam-macam tu kan daripada Jerman dan sebagainya tu, dia melalui situ. Jadi dia akan buat, dia panggil tracking apa laluan-laluan tu. Mula berhenti tang mana? Ipoh, Tambun. Lepas tu berhenti tang Jambatan Kedua Pulau Pinang.
tengok feri. Mai lagi tak mana Kuala Muda, tengok nelayan. Next one nak pergi mana? Mai Langgak lah. Monty makan laksa tang ni. Mi sup mana? Mi sup. Kalau 3 bas makan mi sup, hang ingat agak-agak berapa duit? Satu hari pendapatan hang 500 tau. Boleh buat tak? Boleh. Pasal apa tak buat? Tak ada siapa, tak ada pemimpin yang nak ada fikir macam tu. Kita perlukan seorang pemimpin yang berjiwa Mudah-mudahan. tempatan. Gini, pemimpin seorang tak jadi. Hebat macam mana pun. Hebat macam, contoh siapa, Jokowi pun, kalau seorang tak jadi, dia kena ada ni. Orang-orang teamwork. Pasukan yang menyokong dia. Dia ada idea macam-macam. Nak buat tu, nak buat ni, tapi hal lain pakai duit lena. Ya? Tak jadi. Orang muda, orang tua bagi idea. Jangan kata, saya tua dah, tak apa hari dah. Bagi pengalaman, bagi nasihat. Orang muda, hak tak kerti apa, pergi kursus. Tunjuk, ni dia panggil TVET. TVET ni maknanya Technical Education. Technical, Vocational and Technical Education. TVET lah. Technical, Vocational Education. TVET. Apa dia TVET ni? Macam-macam lah. Belajar kayu perahu, kayu keno tu pun TVET. Belajar repair ni pun TVET. Belajar cat bangunan pun TVET. Bukan semua nak pergi buat PhD. Nak jadi Naik Chancellor boleh buat PhD. Hak ni nak jaga, nak menguruskan bot 2-3 hari betul nak jaga landscape ni, tak payah PhD. Kan ada sikit otak. Kadang-kadang tak payah apa, dia 1M je. Tahu tak 1M? Dulu kita orang nak buat tu, nak buat ni, dia kata mesti 3M. Membaca, mengira, menulis. Hak ni 1M je. Apa dia 1M? Mau. Mau je apa pun boleh. Jangan M tu malas. Bukan M malas. Hak tu no pisang kut mana-mana. Mau ya. Satu poin lagi kan. Satu poin orang duk kata halah hang ni angang mak jenin. Hang tahu tak Absudin? Pak Ji oi. Cerita mak jenin ni ada satu versi lagi. Mak jenin tak mati. Benar tak? Mak jenin tak mati. Dia duduk berangan tapi konyol kan. Dia kata no, kalau aku boleh menikah dengan Tuan Puteri, syok. Jadi menantu raja, duit banyak, duduk saja, tak payah buat apa. Versi satu lagi, dia berangan-berangan termati, terlena, tangan terlepas jatuh mati. Hal satu lagi tak. Dia duduk berangan, dia kata, tak jadi berangan ni, kena turun buat kerja. Dia turun cepat. Dia usaha. Dia buat macam-macam, lepas tu dapat hasil, dapat duit, dia usaha lagi, kembang lagi. Dia jadi millionaire. Bila jadi millionaire, dia pakai segak semua, pergi layuk kat istana. Istana kata, siapa tu? Wahai Memandang Menteri, siapa gerangan yang sedang berulang alik di depan pintu istana? Sila selidiki. Pergi sidik, Memandang Menteri mai. Ampun tuanku, pemuda yang sedang berkeliaran di pintu istana adalah seorang jutawan. Kan? Sila panggil menghadap. Apa hajat? Kamu masuk ke istana. Siapa nama kamu? Nama hamba Mat Jenin. Apa tujuan kamu berkeliaran di depan pintu istana Beta? Beta sangat teringin dengan puteri tuanku. Jadi Memandang Menteri, sila nasihatkan Beta. Dia kata, Memandang Menteri tu kata, tuanku, inilah pemuda yang tuanku boleh percayai. Dia panjang angan-angan, dia mempunyai wawasan untuk memajukan diri dan negeri. Jadi patik cadang tuanku ambillah sebagai menantu. Jadilah menantu raja. Itu versi itu orang Melayu tak baca. Jangan angan-angan menjenin. Hang ni angan-angannya. Bukan. Bahasa Inggeris kata law of attraction. Yes, law of attraction. Jadi kan, Tarikan. what you give is what you get what you give. You malas, you get malas. Yes. What is the product of malas? Gagal. Apa hasil rajin? Sukses. Kejayaan. Aku nampak hang memang macam orang cerdik. Sebab bila aku tanya, jawapan tu sama macam aku.
Bila kita duduk dengan orang cerdik, kita pakai ide cerdik. Attraction. Ya, bila kita duduk dengan orang yang malas, yang tak mau buat kerja, dia jadi malas. Toxic. Ya, Toxic. Sembang. Orang yang fikiran negatif, kita duduk keliling mereka. Hak kita mula sikit-sikit positif pun, Toxic. habis jadi negatif. Semua orang tak betul. Lah kita pun tak betul. Sebenarnya yang ni, saya bekerja di bawah Datuk dulu. Cuma dia di kementerian, saya di IDP Lembaga. Di kementerian sana. Jadi saya belajar dengan dia lah. Kalau saya pergi mesyuarat membeli, kadang-kadang mewakili ni kan, mesyuarat dengan semua ketua-ketua pengarah apa semua. IDP kan. Di situ lah kita kata, bila saya kawan macam saya kawan sekarang, saya dapat banyak ilmu. Ya, jadi Kita kenal kawan cerdik, jangan kita duduk pergi cari kawan yang kurang Ya. cerdik dia. Jadi kita Ni. kita kat sini kena Ni kalik Sudin, bersama. saya nak tanya. Kemarin saya pergi Limbung. Orang Limbung tanya. Kampung saya tu. Saya dah tinggal kampung tu tahun 76. Lepas tu dia pun tanya saya, ni dah pencen, mai duk abang kata nak jadi wakil rakyat. Hang boleh ke duduk sini? Betul ke hang nak duduk sini? Rumah hang dia mengat kata di Kajang. Jadi hang wakil rakyat lepas ni hilang. Jadi dia tanya, betul macam mana? Cuba tolong abang saya macam mana saya nak kata, nak cerita ataupun nak bagi tahu kat kampung saya bahawa saya ni bersungguh-sungguh nak tolong orang kampung. Agak-agak macam mana pendapat Sudin? Macam mana? Boleh percaya ke kata saya lepas ni saya nak duduk sini? Boleh. Siapa tak boleh. Macam mana? Dari sini pun memang kampung halaman, nak duduk sini tu tak mestinya buat rumah sini. Sewa pun boleh ataupun nak buat sebiji lagi pun boleh. Kalau nak tambah satu rumah lagi kat negara ni pun boleh, tak ada masalah kan. Projek apa? Projek perumahan banyak. Ha. Sewa beli homestay yang sebagainya boleh Dan kan? sebenarnya kalau macam saya pun keluar sana dah 30 tahun keluar. Lepas tu lalam nak balik. Lalam kali saya balik ni. Betul. Datuk tak ada masalah. Semalam saya jumpa satu ustaz. Ustaz tu dulu saya mengaji kat dia. Ustaz nama dia Tuan Haji Ahmad bin Bakar. Dia pondok Tok Abu. Semalam saya round pekan Senin. Bila saya salam, bila saya tengok muka dia, ya Allah, inilah ustaz yang mengajak saya, yang saya dengar mengaji bab semayang. Kitab Musolli. Martal Badrin. Dia baca. Jadi saya peluk dia. Saya kata, ustaz, lama saya tak jumpa ustaz. Ustaz ingat dah. Lepas ustaz baca khutbah Masjid Kampung Limbung. Lepas tu ustaz, saya duk ikut ustaz ni. Pergi mengaji rumah-rumah orang setengah tu. Lepas tu kadang-kadang lepas baca kitab di Masjid Limbung, saya bawa ustaz pergi makan malam di rumah tok saya, Tok Haji Lat. Oh, dia kata ingat. Jadi saya ni mengaji dengan tok guru ni, termasuk Ustaz Dr. Ustaz Fazil Noor. Ustaz Fazil Noor di sini dia mengaji. Saya duk ikut dia baca kitab dekat pejabat PAS tu. Jadi kalau ikut normalnya saya ni penyokong kuat PAS. Tapi pasal apa saya tak sokong PAS, saya pun pening. Patut agak-agak sedih pasal apa? Pasal apa? Tak tahu. Tak boleh agak. Okey, saya nak abang. Sebab saya tengok apa yang Anwar Ibrahim nak buat tu, apa yang PAS nak tu, Anwar Ibrahim tengah buat lah ni. Madani tu sebenarnya itulah yang PAS nak. Tapi oleh sebab orang PAS dia tak baca Madani tu, dia kata Madani itu Mandanon. Jadi sayang kan? Sebab tu saya lari. Saya pernah naik pentas kempen. Masa saya student lagi saya kempen untuk PAS din. Tahun 1979 saya balik kempen untuk PAS di Bukit Raya, Padang Terap semua, sampai saya pun kena marah. Ada saya kena marah, dia kata, hang mengaji lagi, hampir balik mengaji. Hang ni beasiswa kerajaan, pasal apa duk pergi sokong Mangkang. Tapi lah, saya tak sokong lah. PAS dah, sebab saya tengok PAS sudah hilang. Bendera PAS pun dah tak ada masa nak undi ni tau. Kalau masuk pengundi esok ni, cari bendera PAS tak ada. Jadi PAS ni bukan saja dia jual bendera, prinsip perjuangan dia pun dia jual. Hudud mana dia sebut? RUU tak ada, tenggelam. Yang ada lah ni apa? Di Kedah ni, di Jeneri REE. Menatang apa tahu? Dia kata Nadir Bumi. Nadir nak heran apa kecil ya, nak lupus lah. Rupanya Nadir Bumi ni rare. Rare ni jarang jumpa, payah jumpa. Harga dia seguni sampai sekilo sampai 7,000. Mahal pada mahal lagi rupanya. Astaghfirullahalazim. Nikmat Tuhan bagi kat Kedah, tapi mesti diurus dengan baik. Jangan duk celapak api, duk sedut sampai habis runtuh semua. Ada tertib dia.
buat kajian dulu. Berapa banyak dalam, macam mana nak ambil, macam mana nak proses. Jangan tiba-tiba je buka, panggil orang luar mai, sampai orang curi pun kita tak tahu. Tahu? Itu bukan cara yang tertib mengambil rezeki, sumber, anugerah Allah yang diberi pada kita. Bukan boleh duduk sedut macam pasiang. Kalau pasiang ada ni. Bukan boleh pakai pasir, main simen sedut-sedut. Buh dalam lori pi. Yang ditinggalkan tu, sini silap ni runtuh ni. Ya. Jangan buat main. Ilmu untuk menggali, mencari gali itu kena ada. Kita belajar dulu, jangan panggil orang luar. Panggil orang luar, mereka bukan kira. Mereka nak bawa pergi tempat mereka, apa yang mereka tinggal tak peduli. Ni kita pergi duk rup sini, runtuh kepala ayak dan sebagainya. Yang jadi mangsa, mati cik oi. Berapa orang mati? Rumah hilang. Lepas tu lah ni ada lagi ni, yang duk kat situ, kawasan yang berisiko. Tapi rumah mereka itu tak rosak. Tapi bila-bila masa saja, hujan yang luar biasa lebat, mai. Lepas tu kita kata, nak buat macam mana cik oi? Hujan lebat kita bukan boleh tahan ayak. Kencing pun kita tak boleh tahan. Nak tahan hujan macam mana? Sampai lagu tu. Jadi lagu tu alasan dia. Aduh. Ini orang yang tidak suka berfikir. Sedangkan Al-Quran ni menuntut kita berfikir. Afala taqilun. Ngaji tiap-tiap kali tu duk baca tu. Tapi main politik, afala taqilun, afala yaqilun tu lupa. Jadi bila ada orang idea tak ada. Idea tak ada. Tak ada buku idea pun tak nampak. Bila orang buat kata tak betul. Nak kritik. Ini mana ni Firaun. Firaun mana buat Madani? Firaun dia ingkar, derhaka. Itu bukan Madani. Madani ini adalah daripada Madinah. Contoh yang dibawa oleh Rasulullah. Mana ada Firaun contoh Rasulullah? Betul tak? Main duk kampung, dia kata Madani ini bukan, ada dua Madani. Madani Firaun dengan Madani Rasulullah. Ni cakap apa? Macam makcik palung kat kampung menganga. Takbir! La ilaha illallah. Okey. Assalamualaikum. Pencerahan yang bagus.